Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga UiTM. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk siri live at Pita yang terakhir untuk UiTM Cawang Kedah, dan kita pun masih sedang berada di penghujung tahun 2021, dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan mengupas satu topik yang sangat ringkas tapi pembawakannya agak berat memandangkan kita semua terlibat dalam topik yang kita akan bincangkan hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan berbicara, kita akan mengupas, kita akan memperincikan satu topik yang sangat menarik, iaitu pengurusan masa peribadi versus rasmi. Okay. Dan bersama kita pada petang yang berbahagia ini tidak lain tidak bukan, kalau saya sebut nama dia pasti semua warga UiTM Cawang Kedah kenal beliau. Bersama kita sebagai panelis untuk siri webinar live at Pita yang terakhir untuk UiTM Cawang Kedah ini, ada bersama kita adalah Profesor Madya Technologist Dr. Asmadi Muhammad Ghazali. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawang Kedah. Dan juga kita semua maklum Dr. Asmadi sangat berpengalaman luas dalam segi pengurusan organisasi kepimpinan dan juga pengurusan pentadbiran di kampus kita. Okey, so tanpa melengahkan masa, molek kiranya kita Doktor teruskan perbincangan kita pada petang ini dengan kita kaitkan berkaitan dengan pengurusan masa. Dan saya pasti kita semua ada pengurusan masa masing-masing. Okay? Dan selalunya di hujung-hujung tahun ni kita akan ada satu frasa ataupun satu ayat yang kita akan selalu guna. Sedap-sedap dah hujung tahun. Sedap-sedap dah hujung tahun. Itu adalah satu frasa berkaitan dengan pengurusan masa. Okay? Kita tak sedar masa itu berlalu. Tiba-tiba kita dah sampai di penghujung sesuatu tempoh masa itu. Dan ini yang sedang berlaku ketika ini, iaitu kita sedang menuju di hujung tahun 2021, dan juga saya pasti pelbagai perencanaan yang kita rancanakan pada awal tahun kita telah achieve, kita telah capai, dan kalau belum capai, apa persediaan kita untuk tahun yang akan datang. Okey Doktor, berbalik kepada perbincangan kita pengurusan masa rasmi versus peribadi. Suka untuk saya mulakan perbincangan kita ini ataupun diskusi kita ini dengan kita telitikan surah Al-Asr sendiri, yang mana kita semua baca setiap kali kita ada perjumpaan, setiap kali kita ada perbincangan mesyuarat, kita selalu akhiri mesyuarat kita dengan bacaan surah Al-Asr, iaitu demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya nak tinggalkan persoalan itu untuk Doktor kupaskan berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan surah Al-Asr dan juga penelitian berkaitan dengan pengurusan masa. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pertama sekali kepada Encik Azlan selaku moderator program pada hari ini. Yang keduanya kepada tuan rumah lah ya, tuan rumah Perpustakaan Sultan Malaysia, Puan Azizah Kasim, dan juga kepada semualah warga, khasnya warga PSB, warga UiTM Kedah dan seluruh pendengar pada petang yang berbahagia ini. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pengurusan masa, iaitu kita akan melihat dari sudut rasmi, itu bermaksud dari sudut kita sebagai penjawat awam, dan saya pasti para pendengar pun ramai yang di kalangan penjawat awam. Dan adalah lebih baiklah apabila kita mulakan topik pengurusan masa ini dengan bersandarkan kepada Al-Quran. Dan di antara surah yang saya rasa sangat tepat seperti yang Encik Azlan beritahu tadi ialah surah Al-Asr. Okay? Jadi penekanannya kita akan mulakan dengan surah Al-Asr, dan saya juga akan selitkan juga dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan surah Al-Asr dan juga surah-surah lain yang turut mempunyai berkaitan dengan surah Al-Asr ini. Okey, yang pertama sekali sebenarnya kalau kita lihat konteks surah Al-Asr itu sendiri, ia meliputi keseluruhan kehidupan kita sebagai seorang manusia yang berjiwa dan juga semua makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini. Okey, berbalik kepada surah Al-Asr ini, secara dasarnya surah ini sebenarnya menceritakan berkaitan dengan hayat kita, hayat manusia. Saya fokus kepada manusia, hayat manusia
yang bernama manusia, di mana Allah jadikan kita untuk hidup di muka bumi ini. Yang pertama, Allah jadikan kita untuk hidup di muka bumi ini. Yang keduanya, Allah bagi satu lagi bonus kepada kita. Apa bonus itu? Bonusnya ialah masa. Okay? Sebenarnya masa ini, Allah memberikan kita masa itu sebagai modal kita. Modal kita macam kita nak buat bisnes, mesti kena ada modal. Jadi, kehidupan kita di dunia ini, Allah bagi satu modal, iaitu masa yang kita kena gunakan sepanjang hayat kita ini. Jadi, permasalahannya di sini adalah bagaimana adakah kita menggunakan masa tersebut semanfaat mungkin, seefektif mungkin. Jadi, kadang-kadang kita lihat, saya juga berpesan kepada diri saya sendiri, ramai yang akan tersungkuh. Ramai yang akan tewas dengan modal yang Allah berikan ini. Okey, berbalik daripada surah Al-As itu, dia antara surah yang pendek dalam Al-Quran, 3 ayat, diturunkan di Mekah. Dan banyak yang berpendapat, okey, surah Al-As, masa. Banyak yang berkaitan dengan masa. Tetapi sebenarnya, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas lagi, surah Al-As itu sebenarnya menceritakan kepada kita bagaimana kita nak berjaya, bagaimana kita nak cemerlang, nak gemilang dalam kehidupan kita di dunia, duniawi dan juga akhirat. Itu sebenarnya masa itu sebenarnya sebagai elemen di dalam surah Al-As ini. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Okey, tema yang pertama kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerugian yang pertama. Yang keduanya beriman dan beramal soleh. Kesabaran, kebenaran. Itu di antara tema-tema yang perlu kita kupas. Jadi, insyaAllah pada petang yang berbahagia ini, saya akan cuba melihat tema-tema yang berada dalam surah Al-As ini. Dan saya juga ingin memetik Imam Syafi'i pernah mengatakan, dia kata tentang surah Al-As ini. Dia kata seandainya manusia kita ini, sekiranya kita memahami konsep asas surah ini, memahami, mengamalkan, sebenarnya kita telah mencukupkan kita. Maksudnya mencukupkan kehidupan kita di dunia ini. Maksudnya betapa hebatnya surah yang pendek ini, 3 ayat ini, tetapi merangkumi keseluruhan kehidupan kita ini. Dan saya juga ingin berkongsi bagaimana Allah, bila kita sebut surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah. Kita ingat kalimat bersumpah itu dengan masa bahawa sesungguhnya manusia itu, seulang sekali lagi, akan kerugian yang sangat besar sekiranya tidak memanfaatkan masa yang Allah bagikan sebagai modal. Okay? Sebaliknya, orang-orang yang tidak akan rugi ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, yang seterusnya berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Macam mana pula ya? Okey, kalau kita lihat konteks yang di sini bermaksud, sebelum kita nak berpesan-pesan, ya, pesan-pesan ini dalam konteksnya tak semestinya kita bercakap, kan? Yang sebaik mungkinnya itu ialah kita belajar ilmu agama. Okey, mungkin diri tuan-tuan puan sekalian, kita belajar ilmu agama, kita hayati ilmu agama, kita amalkan budaya ilmu agama tersebut, kemudian barulah kita boleh sampaikan. Maksudnya amalan itu bukan sekadar di mulut saja, tetapi kita amalkan. Bagaimana nak amalkan? Bagaimana kita nak berpesan-pesan ni? Kita mungkin boleh menasihat rakan-rakan sekalian, tetapi kita juga boleh menjadikan kita ini sebagai ikutan orang ramai. Dengan kita ni membuat perwatakan yang berhemah tinggi, yang mulia, menunjukkan satu nilai-nilai murni kepada masyarakat. Jadi itu pun dianggap sebagai berpesan-pesan. Kesabaran pula maksudnya dalam dunia ini, ketika Allah memberi kita masa untuk kita bermanfaatnya, Allah juga nak beraudit kat kita. Bagaimana dia nak audit? Dia akan bagi kita pelbagai ujian, musibah. Ya? Contohnya pada hari ini, banjir di beberapa negeri di Malaysia ini. Itu semuanya sebagai satu kesayangan Allah, kecintaan Allah untuk kepada manusia kita di muka bumi ini. Allah bagi ujian, Allah bagi dugaan supaya kita ni, Allah nak tengok kita ni bersabar atau tak bersabar. Allah juga nak bagi
peluang kepada masa kepada semua orang yang tak menjadi mangsa kepada banjir ini untuk membantu kita. Kan? Peluang kepada mereka untuk menjana modal itu. Jadi tak semestinya waktu banjir ini hanya orang kaya saja, hanya orang berada saja yang dapat membantu masa-masa banjir. Kita yang tak ada apa-apa pun, kita boleh bagi juga. Apa dia? Masa kita. Yes, betul. Masa kita pun sebagai sumbangan kita juga kepada orang ramai. Jadi kalau kita lihat 2-3 hari ini, kalau kita lihat dalam media sosial kan, disebutlah beberapa individu lah, mungkin apa nama Cik Lan, Abang Viva dan sebagainya. Jadi betul. dengan kudratnya, dengan masa yang diberikannya itu, maka Allah angkat dia. Doa-doa apa semua ketika solat Jumaat apa semua, nampak tak bagaimana Abang Viva itu, walaupun ialah maksudnya dia berpesan-pesan dengan karakternya itu, dengan kebaikan kita dapat. Kita dapat. Dia menggunakan masanya. Kita belum tentu lagi ya. Jadi itu yang saya katakan, itu yang dimaksudkan dengan kesabaran itu, nak menguji kita, di mana kita nak berpesan kesabaran itu ialah melalui konsep keredaan kita. Itu yang dimaksudkan. Dan apabila Allah bersumpah dalam ayat ini juga ialah masa di dunia ini singkat. Kita pun tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Itu rahsia Allah. Seperti yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Tak tahu, mungkin hari ini, mungkin esok. Jadi cuba kita bayangkan terlalu banyak kita kejarkan dalam dunia ini. Kadang-kadang kita lupa nak gunakan masa kita itu kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada dua perkara sebenarnya yang kita kena ingat. Yang pertama sekali, berdoalah kepada Allah, ya Allah Tuhanku, setiap hari kurniakanlah masa yang bermanfaat untuk aku. Kemudahan untuk aku menggunakan masa. Kita jarang guna doa tu kan. Betul. Kita cuba bagi Allah, doa kat Allah, mintalah apa saja apa. Kadang-kadang kita nak berdoa ni tak sepertinya logiknya. Apa yang kita terdetik kita nak minta, walaupun tak logiknya, minta kat Allah sebab Allah faham. Sebab Allah nak dengar doa kita. Cuba kita doakan mulai hari ini, kita start berdoa, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah masa yang baik untuk aku, yang bermanfaat untuk aku teruskan kehidupan ini dengan konsep hablum minan nas, hablum minallah. Jadi insya-Allah Allah akan bagi kat kita. Cuma kita nak doa tak mau doa untuk masa itu. Dan seterusnya, selagi kita bernyawa ini, kita ada konsep beriman dan beramal soleh dalam surah tersebut ya. Jadi konsep itu membawa maksud bahawa amal ibadah dan amal jariah. Kan? Sebaik mungkin ataupun sebaik-baiknya kita cuba mencari yang makruf. Apa dia yang makruf ni? Yang baik-baik. Yang baik ni sebenarnya kalau kita nak buat baik, Encik Azlan, daripada sekecil-kecil yang sampai sebesar-besarnya boleh kita buat. Bermula kita senyum ke orang pun satu amalan. Kita dah berpesan-pesan ke arah benda yang elok kan. Contohnya sampai kita tindak tanduk kita, sifat hemah kita, kita hormati rakan-rakan kita, semualah sahabat-sahabat kita, rakan sekerja, bos kita, bantu fakir miskin, bantu orang yang menerima musibah daripada Allah ini, menghormati sesama kita, tak kisahlah budak kecil, dewasa sampai orang tua, tak ada langsung sepadannya. Sebenarnya banyak masa yang kita boleh buat dan untuk memanfaatkan diri kita dalam dunia ni. Kemudian Allah bagi juga keyakinan kepada kita bahawa sekiranya kita ini semua yakin dengan apa yang kita buat, beramal dengan sebaik mungkin, insya-Allah Allah berjanji akan memberi perlindungan kepada kita. Okey? Allah akan memberi naungannya kepada kita. Kalau kita mengarahkan kehidupan kita ini kepada memanfaatkan masa dengan sebaik mungkin. Dan selain daripada itu juga, saya juga ingin memetik selain daripada surah Ar-As ini, dia sebenarnya surah Ar-As ini bukan sahaja menghuraikan bagaimana kita menggunakan masa setiap hari, tetapi juga surah Ar-As ini dia lebih luas lagi, bermaksud masa penghijrahan kita. Hari ini sepatutnya baik daripada semalam. Esok sepatutnya lebih baik pada hari ini. Bermaksud kadang-kala kita juga, selain kita mengurus masa kita dengan baik pada setiap hari, kita memikirkan, kita pun kena buat audit juga, Cik Lan. Audit kita untuk melihat kembali siapa kita, diri kita ni macam mana, bagaimana kita. Itu yang dikatakan masa itu juga merujuk kepada masa penghijrahan kita. Dan saya ingin memetik satu surah yang
yang berkaitan dengan surah Al-An'am ini, iaitu surah Ali Imran iaitu ayat 185. Allah berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan pada hari kiamat saja akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia sudah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini yang meliputi segala kemewahan dan pangkat segala kebesarannya tidak lain hanya kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi kalau lihat konteks ini, mereka ini terpedaya dengan masa. Jadi ini bermaksud bahawa kesenangan bagi orang-orang tersebut itu merujuk kepada yang terpedaya itu siapa dia? Terpedaya itu merujuk kepada kita yang tidak memanfaatkan masa. Itu yang dimaksudkan dengan terpedaya, Cik Lan. Jadi satu lagi surah, Cik Lan, iaitu surah Al-Qasas. Ayat 77 Al-Qasas, Allah berfirman, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah ruah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi maksudnya, selain kita memanfaatkan masa kita kepada akhirat, ada juga masa kita di dunia ini. Kadang-kadang kita lihat, ialah kadang-kadang kita terlalu ke akhirat, kata hang ni tak mau hidup ke? Semua nak dekat kepada akhirat. Sebenarnya kita kena lihat satu konsep. Hablum minallah, hablum minannas. Berhubung dengan Allah dan berhubung dengan manusia. Kita ada keluarga, kita ada adik-beradik, kita ada tanggungjawab kita. Maksudnya kita ini masih lagi mempunyai hak, masuk dalam surah ini, kita ada hak lagi. Hak kepada untuk kita bertanggungjawab. Yang pertama sekali mungkin kepada keluarga kita, kepada spouse, pasangan kita, isteri ataupun suami, kepada anak-anak kita. Jadi dalam masa kita mencari keredaan Allah untuk kehidupan kita nanti di akhirat nanti, kita jangan lupa juga tanggungjawab kita. Jadi ada dua benda. Ya, ada dua benda. Di dunia dan di akhirat. Jadi sepatutnya bila ada dua benda ni, pembahagian masa. Yang mana nak dahulukan, yang mana yang nak kena banyak. Jadi itulah kita bawa kepada konsep keseimbangan. Seperti yang saya sebut jugalah, hablum minallah, hablum minannas. Itu kita kena faham konsep tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan surah Al-An'am tu. Okey doktor, kita berhenti di situ dulu. Saya suka untuk ambil poin doktor yang terakhir tu berkaitan dengan tip pengurusan masa. Doktor kata tadi kita ada dua domain yang perlu kita selesaikan. Satu ukhrawi, satu duniawi. Dua-dua sangat penting. Okey, dua-dua sangat penting menitik beratkan soal agama dan juga berkaitan dengan duniawi untuk kita bekalan kita untuk ke akhirat nanti. Okey doktor. Bagaimana doktor apakah aturan ataupun cadangan terbaik yang doktor boleh sampaikan, boleh kongsi dengan khalayak penonton kita berkaitan dengan pengaturan masa yang baik, dan juga doktor mungkin boleh kaitkan dengan trend masa kini. Masa kini yang kita faham mungkin lebih kepada keduniaan. Dan juga apa keutamaan yang kita perlu letakkan di tahap yang paling tinggi, dan juga bagaimana berkaitan dengan pengurusan kendiri kita. Okey. 3 poin yang doktor mungkin boleh olah di sini berkaitan dengan trend masa kini, dan juga yang kedua adalah keutamaan kita, dan yang ketiga adalah our self management, time self management. Doktor silakan. Okey. Tips pengurusan masa, sebenarnya kalau ikutnya tips ni, setiap daripada kita ini, setiap dari tuan-tuan dan puan sekalian ini berbeza. Betul. Tuan-tuan ada sendiri resepinya, strategi yang nak menguruskan masa ini. Jadi saya pun kadang-kadang tergelincir juga. Kadang masa kita pun tak ada yang sempurna. Tapi kita perbaiki. Seperti yang saya beritahu tadi, dalam masa itu pun ada berlaku penghijrahan. Hari ini kalau tak baik, esok kita ubah lagi. Bermaksud kita sentiasa mengaudit diri kita. Okey. Berbalik kepada tips mengatur masa ini ataupun pengurusan masa ini, kita sering dengar lah kita mengeluh mengeluh tak cukup masa, tak cukup waktu dan sebagainya. Apa tak cukup masa lah, tak sempat lah dan sebagainya. Jadi adakah sebenarnya masa tu tak cukup? Itu yang kita kena lihat. Sebenarnya
masa itu kita tak boleh nak kawal. Tetapi kita kena urus masa tersebut. Ya, betul. Okey, saya ada 365 hari 1 tahun. Saya ada 1 minggu 7 hari. Saya ada 1 hari 24 jam. Sama. Encik Lian pun sama Sama. juga. Semua sama. Masa itu bergerak. Sama. Seiring dengan kita. Cumanya sama ada kita dapat tangkap masa tersebut, urus masa tersebut atau sebaliknya. Ya. Kalau terlepas, maka tiada ganti. Modal yang Allah bagi ini, dia akan bergerak daripada satu tahap ke satu tahap tanpa ada patah balik. Kalau tak ambil, rugi. Jadi sebenarnya masa tu ada. Kan? Tapi berbalik kepada kita, bagaimana kita sendiri nak menguruskan masa. Dan saya ada satu nak share berkaitan dengan hayat kita lah. Semasa hayat kita. Selalu kita dengar perkataan semasa hayat. Semasa hayat kita. Semasa hidup kita. Perkataan semasa. Semasa. Se tu apa dia? Se kalau orang Kelantan kata satu. Semasa. Satu masa. Itu yang asalnya perkataan semasa. Oh. Semasa hayat kita. Jadi semasa hayat kita ni, okey, kita bermulalah hidup kita ni secara dasarnya daripada kecil, kan? Kemudian kita dilahirkan, kita bersekolah di alam pengajian, ya. Kita ada masa remaja kita. Semasa hayat kita ketika remaja, apa kita buat? Antaranya kita banyak peruntukkan masa kita dengan belajar. Okey. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti, kita belajar. Kita belajar untuk mencari nilai, budaya dan identiti kita sendiri. Kita ada ramai ikon-ikon kita. Dalam usia remaja ini, ikon-ikon yang penting sekali bagi seorang remaja itu ialah kawannya. Kalau silap berkawan, habis. Jadi itu di antara masa-masa yang digunakan ketika remaja. Belajar, kita juga kena, mungkin penonton ada di kalangan pelajar. Waktu inilah kita nak kena menghormati ibu bapa, menghormati guru, menghormati pensyarah. Semualah, ya. Itu masa-masa yang kita perlukan, kita gunakan dalam hayat kita ketika kita remaja. Kemudian, lepas kita remaja, lepas kita habis belajar, kita akan berkahwin dan bekerja. Kita akan masuk satu hayat lagi yang kita kenali sebagai hayat di tempat kerja pula. Masa kita di tempat kerja. Kan? Di tempat kerja ni, apa dia waktu kita, yang sepatutnya kita buat? Contohnya kita lakukan tanggungjawab kita yang hakiki. Buat kerja ikut kepada specification yang majikan berikan, ya. Kita kadang-kadang kita buat kerja-kerja tambahan. Okey. Kita juga sebenarnya boleh mencorakkan kaedah pekerjaan kita itu dengan berintegriti, kan? Kita mencari memahami istilah integriti, kita create satu persekitaran kerja yang baik, kita bersahabat dengan kawan-kawan, kita kita berbuat baik dengan rakan-rakan, apa semua, kita jadikan contoh, kita cuba upgrade diri kita, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kemahiran, upgrade prestasi kita, kan, cuba yang satu yang baru, dan banyak benda-benda yang kita boleh manfaatkan masa ketika kita hayat semasa kita bekerja. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana lagi pembahagiannya? Kita balik di rumah. Di rumah kita ada masa dengan siapa? Kita ada masa dengan keluarga, ya, iaitu masa di rumah. Kita kena carilah masa di rumah ni masa yang berkualiti untuk pasangan kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk ibu bapa kita pun jangan dilupakan. Spend masa dengan mereka, bawakan nilai dan budaya yang murni, kita upgradekan lagi, mantapkan lagi dengan ilmu-ilmu agama kepada keluarga kita. Tapi sebelum kita nak upgradekan, kita juga kena upgrade lah. Bagaimana kita nak upgradekan ilmu agama keluarga kita kalau kita sendiri tak upgradekan lagi. Kita kena spend masa untuk beriadah bersama keluarga. Beriadah termasuklah masa untuk kita, iaitu masa untuk kita tidur, masa untuk kita berehat. Kita mencari satu masa eksklusif untuk diri kita. Habis masa tersebut. Kemudian masa dengan siapa lagi? Masa dengan Allah. Jangan lupa masa dengan Allah. Masa untuk kita beribadah. Apa nak buat? Perbanyakkan yang wajib tak boleh tinggal. Kemudian cuba memperbanyakkan lagi yang sunat. Okey? Baca Al-Quran, belajar, perbaiki, tengok balik, audit balik. Sepanjang kita lah berpuluh-puluh tahun kita hidup ni, cuba kita ambil satu masa untuk kita check balik solat kita ni okey ke? Walaupun kita tahu solat, bacaan semua tahu, check balik. Mungkin ada bacaan-bacaan kita yang tak betul, aturan-aturan yang tak betul, rukun-rukun tak betul, kita tengok balik.
Maksudnya dalam kehidupan kita ni tak semestinya pekerjaan kita akan diaudit. Kita sendiri kena mengaudit diri kita. Supaya hubungan kita dengan Allah tu sangat excellent. Kan? Termasuklah kita perbanyakkan amal ibadat, amal sedekah, amal jariah. Kan? Itu dengan Allah. Siapa lagi? Masa dengan sekeliling kita, dengan jiran-jiran, dengan masyarakat. Bagaimana hormati jiran tetangga kita, berbuat baik. Okey, menghormati mereka, joinlah pelbagai program macam-macam program yang bermanfaat ya. Apa nama ni? Macam-macam kita boleh buat. Itu yang katakan hablum minanas, sesama manusia. Habis hayat kita semasa di dunia ini. Kemudian hayat yang kedua kita di alam kubur. Jadi alam kubur ni kita nak bawa apa? Apa nilainya? Nilai daripada hayat-hayat yang tadi. Jika hayat-hayat tadi semuanya bagus, baik, maka insya-Allah kehidupan kita yang seterusnya ini akan baik. Okey. Soalan kedua Encik Lan tadi berkaitan dengan trend masa kini. Okey, trend masa kini ni saya rasa semua orang tahu. Saya pun turut yang melihat, bukan melihat pada orang, melihat pada diri saya juga. Dan saya rasa semua sama ya. Okey. Cuba kita lihat pada waktu pagi lah. Kalau kita setiap pagi kita bangun pagi ya. Kadang-kadang kita merungut. Kita rasa tak tenang dan sebagainya, kita rasa tertekan. Sebab apa? Sebab mungkin ya, pada setiap pagi itu kita tak ada hala tuju. Kadang-kadang kita blur pagi-pagi ya. Semua orang macam tu. Bila bangun ni dia blur. Tak tahu apa nak buat. Ataupun dia tak tahu apa hala tuju dia pada hari itu. Sebab apa? Sebab dia tak merancang. Bila nak kena merancang, jadi nasihat saya ni, sepatutnya kita merancang pada malam tadi itu. Jadi bila kita merancang apa yang kita nak buat pada esok harinya, kita telah menetapkan satu tugas dalam diri kita. Okey, apabila kita buat benda tu, maklumat akan disimpan dalam satu kotak di pemikiran kita ini, di apa nama di bawah sedar ini, maka dia akan mengurus kita. Maksudnya bila pagi itu kita rasa seronok. Oh, hari ni aku nak bangkit nak buat sekian. Kita dah ada aturan-aturannya. Jadi kita akan seronok sebab perancangan masa yang kita bina pada malam hari itu sebenarnya memberi satu semangat dan motivasi untuk kita. Untuk teruskan. Jadi saya inilah ini yang saya amalkan sebelum malam. Saya akan peruntukkan 15 minit ke 20 minit. Saya fikirkan apa nak buat. Kita bayangkan. Sebab bila kita bayangkan ini, kita akan transfer perkara tersebut ke dalam otak kita ni, di bawah sedar ni, dan insya-Allah dia akan, dengan izin Allah, dia akan menjadikan kehidupan kita terurus. Kita bayangkan apa nak buat. Contohnya hari ni aku nak pergi berkursus. Bayangkan nak kita berkursus dan semuanya. Kita bayangkan dan kita buat perancangan. Perancangan sambil membayangkan keadaan tersebut. Kan? Jadi itu nampak real lagi lah ya. Okey. Jadi sebenarnya Cik Lan, kita sebenarnya kena renung kembali lah masa kita ni. Kita kena muhasabah balik diri kita. Kadang-kadang kita bayangkanlah kita ni sibuk. Bagi yang suka bekerja dengan tekun, bagus. Setiap hari kita pergi kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita fokus pada kerja kita. Bagus kita ni. Tak buat benda lain. Bagus ya. Bila balik ke rumah pula, cuba bayangkan kalau kita balik ke rumah, kita lihat pasangan kita pegang handphone, pegang WhatsApp. Anak-anak kita bersama juga. Jadi nampak kan keadaan sekarang tu macam tak adil, ya. Jadi itu di antara yang kita lihatlah, sebab kita ni terlalu banyak menggunakan masa itu dengan memegang gadget, memegang handphone, kan? Bukan kita saja, bukan pasangan kita, malah anak-anak kita pun sama juga. Jadi itu kalau kita lihat dari segi trend Cik Lan, dan saya pasti saya sendiri pun, Cik Lan ataupun semua sedang pendengar, kita selalunya akan ada lebih daripada 10 kumpulan WhatsApp group. WhatsApp group ni lebih daripada 10. Saya sendiri. Yang untuk family, yang untuk rakan-rakan daripada sekolah rendah satu grup, sekolah menengah satu grup, rakan universiti satu grup. Betul. Okey. Bila masuk bekerja pula dengan pelbagai tugas-tugas kita ni yang lebih spesifik, ada macam-macam grup lagi. Itu tak masuk dengan kelab-kelab yang kita masuk, yang kita join berpuluh-puluh grup. Jadi sebenarnya grup WhatsApp ni terlalu banyak untuk kita. Memang itu saya pastilah semua orang ada WhatsApp grup ni. Jadi sebenarnya nampak tak adil kan? Cuma kita bayangkan. Saya pun berpesan kepada diri saya juga, satu hari itu
cuba kita nilai balik. Kita kira balik. Berapa banyak patah perkataan yang kita bercakap dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Betul. Berapa banyak patah perkataan? Ish, rasa tak banyak patah perkataan ya. Mungkin lah. Jadi itu benda-benda yang kita kena audit balik ya. Jadi itu yang kadang-kadang sebenarnya yang menjadi masalah dalam keluarganya itu disebabkan masa yang kita gunakan tu tak adil. Kadang-kadang ke office kita bercakap dengan orang, macam-macam kita. Tapi balik rumah, kita sibuk ber-WhatsApp. Sebab apa? Waktu kerja kita tak sempat tengok WhatsApp. Balik rumah, inilah time-nya. Lihat, kita dah tak adil kepada keluarga kita. Kan? Ingat, itu yang saya katakan tadi, itu keseimbangan tu. Keseimbangan kita nak mengurus masa tu, yang mana kena banyakkan. Itu kita sendiri yang tentukan. Saya tak boleh nak tentukan. Cik Lan mungkin ada pembahagian sendiri. Saya pun ada pembahagian sendiri. Ya? Selain daripada tu, cuba kita lihat baliklah. Trend masa sekarang ni lah kan. Saya sendirilah bila duduk dengan kawan-kawan, berkumpul dengan kawan dah duduk di kedai minum ni. Sekarang dah semua boleh keluar minum ni, dah duduk berhadapan ni. Tapi handphone masih pegang. Ya. Masih lagi duduk bercakap. Kan? Ni yang depan kita ni. Rakan-rakan yang duduk depan kita ni. Insan. Yang kita face to face, tapi kita ada WhatsApp dengan rakan-rakan kita iaitu yang sekolah dah dekat 20 tahun tak jumpa. Yang depan kita siapa dia? Kan? Insan dengan insan. Ada hubungan insan dengan insan, tetapi tiada insaniah. Itu yang berlaku pada kita lah, pada saya sendiri pun ya. Jadi kita nak kena pentingkan, siapa yang kita nak kena pentingkan? Orang depan kita nak pentingkan. Esok bila kita mati dan sebagainya, rakan-rakan kita sekeliling kita ni lah yang akan hadir untuk bantu untuk angkat jenazah kita. Kan? Mereka inilah yang akan bantu kita nanti. Bukan rakan-rakan kita yang dalam grup yang dekat 20 tahun tak jumpa itu. Jadi maksudnya saya turut berpesan kepada diri saya sendiri, kita hormat pada rakan kita yang berhadapan dengan kita. Sebenarnya antara nilai murni yang baiklah untuk kita berpesan-pesan kepada orang ramai ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Saya beri contoh macam inilah ya. Dia macam ni ya. Kita sebenarnya cara kita nak hormat kepada rakan kita ni adalah macam contoh macam ni Cik Lan saya nak bagi Encik Lan rasa hormat dekat saya. Bagaimana? Caranya ialah saya memberi tumpuan kepada Encik Lan. Saya jumpa Encik Lan, saya tak buka langsung WhatsApp. Saya tumpu pada Encik Lan. Dan Encik Lan akan rasa dihargai. Rasa seronok tak? Betul. Kan? Jadi itu yang saya kata itu. Sama jugalah macam kita jumpa rakan-rakan kita ke office. Kan? Sepatutnya kita bagi masa. Cik Lan, boleh tak saya jumpa dengan Cik Lan 10 minit nak bincang pasal benda ni. Tapi jarang kita masukkan angka 10 minit, 20 minit. Dan kadang-kadang juga kita kena hormat orang. Kan? Kalau dalam office lah, dalam persetiaan kita di tempat kerja kita ni. Kan? Bila kita pergi jumpa kawan-kawan kita, rakan sekerja, jangan lama-lama. Hormati masa dia. Jangan kita juga kita nak menghormati masa kita. Kita juga kena menghormati masa rakan kita. Mungkin dia tak sampai hati nak beritahu, aku sibuk ni. Kan? Tapi kita hormati dia. Kan? Tak perlu lama-lama. Tak perlu sembang panjang-panjang. Kan? Itu sebenarnya bila kita buat macam tu, orang akan respect kita. Sebab kita menghormati masa orang. Kan? Sebab masa tu sangat berharga. Itu sebenarnya bila kita buat macam tu, dia. Satu lagi Cik Lan, berkaitan dengan trend juga ya, menghormati. Saya tak katalah penggunaan gadget ini satu yang memberi nilai negatif kan. Ada banyak juga nilai-nilai positif sekiranya kita menggunakan dengan yang baik. Ya. Contohnya kita ada WhatsApp kumpulan grup family, anak-anak kita, isteri kita, kan? Jadi dalam masa sama juga kita boleh update depa ni kat mana, buat apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan kemudahan social media ini dengan baik, sebenarnya dia juga akan mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Kan? Jadi itu yang saya katakan tadi, itu di antara benda-benda yang baiklah ya. Yang keduanya Cik Lan, dari segi trend ni kalau kita bangun pagi-pagi ya, bagaimana kita nak lihat kita punya kecenderungan kita, sama ada kita ni lebih pentingkan makhluk lah, manusia atau kepada Allah. Kan? Okey, saya beri contoh Cik Lan. Di waktu pagi bila kita bangun tidur,
Okey, benda apa yang kita buat dulu? Oh. Benda apa yang kita buat dulu? Ada orang dia kata, baru bangun pagi tidur, dia akan berdoa, ya wahai Tuhanku, aku bersyukur kehadapmu kerana dapat nyawa lagi pada hari ini untuk aku meneruskan kehidupan aku, bernyawa. Dia berdoa kepada Allah. Ada juga orang yang ambil wuduk dulu. Okey, untuk buat solat tahajud, solat sunat tahajud dan seterusnya sampailah membaca Quran dan solat subuh. Ada juga orang yang bangun pagi tengok anak, tengok isteri dan sebagainya, kan? Dan ada juga orang yang pagi-pagi capai handphone dulu. Betul. Dari segi itu kita lihat apa yang dalam hatinya. Kan? Kalau orang yang terus berdoa ni, bagi saya lah kan, dia meletakkan Allah di hatinya. Dia mensibukkan diri dengan Allah. Bangkit pagi pun dia tak ingat benda lain, ingat pada Allah. Berdoa dahulu. Jadi kepada yang pegang handphone dulu, itulah jawapannya. Tuan-tuan puan sendiri dah lihatlah jawapan melihat daripada kecenderungan kita lah ya. Okey, kemudian saya juga nak share jugalah satu lagi, ada sahabat saya lah. Dia pernah bekerja di Jepun. Okey, katakan di universiti dulu. Saya lihat contoh di negeri Jepun ini mungkin kita boleh gunakanlah ya dalam keadaan persekarang kita ni, konteks kita ini ya. Jepun di antara negara yang cepat membangun, naik dengan kadar yang cepat setelah mereka tamat perang. Negara lain bila perang tu nak elok balik tu, nak develop ambil masa yang lama. Tapi Jepun kenapa mereka cepat? Selepas perang dunia kedua mereka kesan perang tersebut, tetapi orang Jepun ini, kerajaan Jepun ini berjaya menaikkan kembali ekonomi mereka sehingga menjadikan daripada negara membangun terus negara yang maju. Sebenarnya mereka juga melihat kepada konteks masa. Okay. Kawan saya ni pernah bekerja di satu industri di Jepun ni. Dia kata tempat kerja yang ini, setiap pekerja yang datang ke office ni diwujudkan satu section di mana ada satu section itu mengawal handphone dan sebagainya. Semua gadget-gadget dikeluarkan, ada pigeonhole, dia letakkan nama-nama kita, letak semua dalam tu. Tak boleh bawa masa kerja. Tak boleh masuk kerja. Okey. Waktu tu cerita kawan saya ni, waktu tu zaman pager. Pager dibenarkan. Pager itu sebenarnya untuk ialah sekiranya ada kecemasan daripada keluarga dan sebagainya, so boleh hantar kat pager. Kalau telefon mungkin tak akan angkat. Jadi sebenarnya section ini juga memperuntukkan bahawa sekiranya keluarga kepada staf tersebut ada masalah, kecemasan, mereka yang akan ambil maklumat dan mereka yang akan sampaikan kepada staf terbabit. Nampaklah betapa pentingnya masa itu. Handphone tak dibenarkan. Bila handphone boleh diambil balik ni, waktu habis bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kerja di Jepun ini, mereka tak boleh keluar makan. Ada restoran, ada kantinnya. Maksudnya gaji mereka tu ditolak daripada ni lah untuk makan dan minum. Turun, ramai-ramai pergi makan dekat kafeteria, habis makan naik balik. Macam kat sekolah asrama. Macam kat sekolah asrama. Tak dibenarkan untuk keluar. Yang kedua. Yang ketiga, mereka tidak dibenarkan langsung untuk buat overtime. Siapa yang pada hari itu kerjanya tak settle, maka dia tak efisien. Okey? Tiada overtime. Sebabnya company itu, majikan dia berpendapat sebegini, dia kata habis waktu kerja balik. Spend dengan masa, dengan family. Sebab apa? Sebab bila kita spend masa dengan family, itu sebenarnya menaikkan semangat kita untuk terus bekerja pada hari esok pula. Yes, betul. Memang tak ada overtime di Jepun. Kalau kita tak settle ni, tak efisien. Ya. Okey? Dan selain betul juga kawan saya share dengan saya ni, kita lihat di Jepun ni selain daripada kita lihat mereka ni kalau pergi kerja ni selalunya jalan kaki, naik train, naik bas dan sebagainya. Okey, faktor utamanya mungkin disebabkan oleh traffic jam lah kan. Tetapi kawan saya bagi tahu ni sebenarnya ada lagi sebabnya. Kenapa? Sebab apa? Disebabkan orang Jepun ni mereka mempraktikkan multitasking. Contohnya mereka berjalan nak pergi ke office ya, ataupun naik train. Mereka boleh banyak benda yang boleh mereka lakukan. Baca paper, baca buku, breakfast dan sebagainya. Jadi breakfast itu bukannya sampai office baru breakfast. Sepanjang perjalanan tu sebelum breakfast. Kalau mereka membawa kereta sendiri tak boleh buat kan. Jadi sebab itulah mereka banyak memilih untuk keadaan awam. Disebabkan banyak benda yang boleh mereka buat. Dengar lagu, sebagainya lah untuk rehat, relax dan sebagainya tu dalam keadaan nak pergi ke office tu. Jadi kita lihat bagaimana
orang Jepun ini mempraktikkan multitasking dalam kehidupan mereka. Dan Mereka manfaatkan merancang. masa dia. Jadi sebenarnya kita dalam kehidupan kita multitasking ni pun kita kena ingat multitasking ni kita cuba lihat balik. Apakah benda yang nak berlaku di hadapan? Jadi kita bersiap sedialah. Contohnya macam kita nak pergi hospital nak tunggu ubat. Lama kan? Mungkin ambil masa sejam 2 jam. Apa salahnya kita bawalah Al-Quran ke bahan bacaan dan sebagainya untuk kita manfaatkan masa tersebut. Jadi sebenarnya kita itu sebab saya kata tadi kita kena bayangkan. Bayangkan apa yang nak berlaku. Itulah konsep yang mungkin kita kena fikirkan lah ya. Saya pun turut berpesan kepada diri saya sendiri lah ya. Orang Jepun tadi tu berjalan. Berjalan sebab berjalan. At least dah buat satu aktiviti, bersenam. Mereka tak perlu nak cari bersenam di hari yang lain. Setiap hari mereka ada bersenam. Itu sebablah bila saya fikir kami, rupanya macam itulah teknik orang Jepun ni ya. Sebab apa mereka suka berjalan, sebab apa mereka memilih kenderaan awam. Rupanya ada banyak sebab. Rupanya mereka menjaga masa. Itu yang apa nama ni yang saya katakan berkaitan dengan trend masa kini ni. Kemudian satu lagi Cik Lan, saya nak berkongsi jugalah berkaitan dengan masa ni ya. Kadang-kadang kita lihat masa ni apa dia? Kalau kita nak ke dalam lagi Cik Lan ya, masa ni pun satu makhluk. Tapi saya tak maulah ke dalam. Kan? Kita anggap masa tu sebagai ruang untuk kita, modal untuk kita. Tapi sebenarnya masa ni dia bersifat. Dia ada sifat-sifatnya. Tapi mungkin kita tak perasan. Okey. Sebagai contohlah Cik Lan ya. Okey, kadang-kala mungkinlah tuan-tuan perempuan semua pernah alami ya. Kadang-kala walaupun kita ni masa kita singkat, kita mempunyai masa yang singkat, tak cukup masa. Tetapi dalam sesuatu keadaan tu banyak benda boleh kita buat. Ya, betul. Dalam masa yang singkat tu. Tapi bila masa yang panjang ni pula nak habiskan satu tugas tu rasa macam lama nak buat. Jadi sebenarnya masa itu bersifat. Contohnya lah kan, Encik Lan berjumpa dengan orang yang Encik Lan tak suka lah. Orang tak suka ya. 1 minit tu rasanya mungkin 1 jam kan. Lama masa. Sebab kita tak suka kat dia. Jadi masa tu kita interpretkan dia. Allah dia tak suka kat dia ni. Masa lama. Cuba Encik Lan dengan isteri lu waktu mula-mula bercinta tu. 1 jam tu rasa macam 10 minit saja. Sebab apa? Nampak tak? Itu saya katakan. Masa itu dia ada sifat. Dan sifat itu maksudnya kita lah sebenarnya nak kena interpretasikan masa tersebut. Ada orang kata jam. Kalau nak pergi kerja ni jam lah, traffic jam dan macam-macam lah kan. Tension. Ada orang yang kata traffic jam, okey. Tak rasa apa, seronok. Sebab apa? Waktu traffic jam ni dia tahulah aku nak lalui kawasan ni traffic jam. Bawa CD, ayat Quran, ceramah dan sebagainya. Download siap-siap. Dia boleh dengar semasa berjalan. So, nampak tak? Memanfaatkan masa itu. Dia tahu akan traffic jam. Itu saya katakan tadi, membayangkan perancangan itu supaya kita boleh mempraktikkan multitasking kita itu ya. Jadi itu yang saya rasakan trend masa kini lah Cik Lan ya. Okey doktor. Kita lock untuk trend masa kini tu dan juga berkaitannya dengan tugas kita sebagai seorang pekerja. Okay. Dan sebelum kita ulas lagi lanjut berkaitan dengan trend masa kini dan juga pengurusan masa sebagai seorang kaki tangan, sebagai seorang pekerja ni, kita nak berehat sebentar, memberi laluan kepada penganjur untuk berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Jabatan Arkib Universiti mula ditubuhkan pada tahun 1982 di bawah bahagian pentadbiran, pejabat penaskar dan digenani sebagai unit arkib. Pada Jun 2015, pihak Perpustakaan Tun Abdul Razak telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan fungsi Jabatan Arkib Universiti. Di antara perkhidmatan yang disediakan adalah rujukan koleksi bahan arkib, pinjaman bahan arkib, khidmat nasihat dan konsultasi serta program outreach. Jabatan Arkib Universiti Perpustakaan Tun Abdul Razak dan unit arkib UiTM Cawangan juga bertanggungjawab bagi memperolehan rekod penting universiti yang bernilai setara dengan dasar penilaian dan perolehan rekod awal arkib
Anda keliru di mana nak dapatkan bahan-bahan rujukan tempatan di perpustakaan dalam satu pencarian? Jangan bimbang. Terokai portal Local Content Hub untuk mendapatkan bahan rujukan tempatan anda di link berikut. Portal Local Content Hub merupakan hub makanan data dalam talian bagi bahan-bahan rujukan tempatan di Malaysia. Pangkalan data ini dibangunkan oleh pihak perpustakaan UiTM. Ia bertindak sebagai pangkalan data digital dalam talian yang mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan peliputan mengenai sumber-sumber Malaysia seperti laporan, artikel, buku, artikel jurnal, tesis, projek pelajar, kertas kerja, prosiding persidangan, bab buku, surat khabar dan pelbagai lagi. Sila layari portal Content Hub sekarang. Kita teruskan doktor perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan pengurusan masa rasmi versus peribadi. Dan saya nak minta doktor touch a bit, sentuh sedikit berkaitan dengan self management ataupun pengurusan kendiri, dan doktor boleh kaitkan sekali dengan stigma masyarakat secara umum berkaitan dengan penjawat awam. Saya maklum dan semua tuan-tuan dan perempuan pun juga maklum, bila berkaitan dengan penjawat awam ni ada satu stigma yang tak berapa nak baik daripada kalangan warga khalayak ramai lah. Macam kita kata warga net ataupun netizen ni kan, kalau berkaitan dengan masa selalu akan ada isunya dengan penjawat awam. Antaranya adalah pengurusan masa penjawat awam. Okey, isu berkaitan dengan pembuatan curi masa ni. Kita tak susah nak mencuri benda lain, dia curi masa. Kaunter kena buka pukul 8.30, pukul 8.45 belum ada orang lagi di kaunter. Antaranya doktor. Dan lagi satu isu yang berkaitan dengan operasi pejabat tak dapat beroperasi secara sepenuhnya berdasarkan ketetapan yang diberikan. Ini antara stigma-stigma yang tidak baik yang terpalit kepada penjawat awam secara keseluruhan. Okay, so macam mana doktor nak melihat self-management pengurusan kendiri ini menyebabkan prestasi dan juga stigma negatif ini dapat diatasi di peringkat kerja kita sebagai seorang penjawat awam. Silakan doktor. Kita sering mendengar perkataan time management. Okay, time management itu pengurusan masa ya. Saya percaya tuan-tuan perempuan sekalian, kita cuba nak uruskan masa. Kita uruskan masa kita, tapi kadang-kadang kita tak berkesan. Sebab apa dia yang tak berkesan ni? Okey, sebab yang tak berkesan ni ialah kita tak fokus kepada self management. Kalau kita memberi tumpuan kepada pengurusan kendiri ataupun self management, secara langsungnya ia juga turut mempengaruhi time management. Jadi apa bentuk yang kita nak kata self management ni? Okey. Dalam kehidupan kita ini, seperti yang Cik Lan beritahu tadi, keutamaan. Disebabkan banyak benda kita nak buat, banyak benda yang kita nak kena peruntukkan masa, sebenarnya kita kena buat keutamaan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan sekalian, kalau tengok dekat YouTube, dalam Google, banyaklah cerita keutamaan ni macam mana. Macam-macam kaedah keutamaan ni. Maksudnya kita kena menilai keutamaan yang mana yang sepatutnya kepada diri kita ni. Contohnya saya beritahulah, keutamaan yang paling tinggi sekali. Maksudnya perkara itulah yang perlu kita laksanakan. Ada keutamaan yang peringkatnya sederhana. Yang sederhana ni kena laksanakan, tetapi kita boleh tunda, kita boleh tangguhkan. Ada juga keutamaan yang bertahap rendah. Maksudnya kalau kita nak tunda pun ataupun kita nak tangguh pun tak ada masalah. Jadi kita kena tetapkan dulu dengan kehidupan kita, kan? Okey, berkaitan dengan self management. Saya suka untuk kita share lah di antara self management yang mungkin tuan-tuan perempuan boleh amalkan. Mungkin tuan-tuan dah amalkan kan, tapi kita sekadar nak refresh balik. Okey, yang pertama sekali ialah kita membuat senarai tugas. Membuat perancangan tugas ataupun to-do list. Macam saya cakap tadi, waktu malam sebelum kita tidur, listkan apa esok yang aku nak buat. Apa benda yang aku tak settle lagi. Kesemualah benda, tulis, kan? Bayangkan. Saya katakan sekali lagi, bayangkan. Jadi tetapkan sewaktu kita letak tugas tu, kita letak tugasnya, letakkan tempohnya.
Contohnya esok nak ke hospital. Mm-mm. Contohnya mungkin ada appointment dengan hospital. Okey, masukkan masa tersebut 30 minit. Masa nak buat apa-apa pun letakkan tempoh masa. Kadang-kadang kita letakkan senarai dia tapi masa kita tak Allocation letak. time tu. Allocation time itu sebenarnya memberi challenge, cabaran kepada kita. Dia sebenarnya mendisiplinkan kita. Jadi letakkan masa siap. Kita anggarkan sahaja, ya. Okey, itu yang pertama. Dan benda ni kita bercatatlah dalam mana. Tuan-tuan ada buku kecil ke, dan saya percaya gadget sekarang ni macam-macam software lah, Ya, untuk betul. diary, untuk to-do list ni macam-macam kita boleh gunakan, ya. Masukkan ikut kesesuaian dan kesenangan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yang kedua, pembahagian tugas. Bagaimana kita nak bahagikan masa tadi tu. Ingat, hablum minallah, hablum minannas. Okey, yang pertama sekali tu kerja hakiki kita di pejabat. Berapa jam? 8 jam contohnya, kan. Masa dengan keluarga kita kena ada. Masa untuk kita beriadah pun kena ada. Masa untuk beribadah pun kena ada. Kita pun kadang-kadang manusia, nak jumpa kawan-kawan, nak keluar minum-minum dan sebagainya, kan. Masa dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi, banyak masa yang kita nak peruntukkan. Susun ni dia elok. Kalau ada deadline, letak deadline sekali. Itu yang nombor 2, Cik Lan, ya. Nombor 3, bagi ini cadangan saya lah, kan. Sebenarnya yang nombor 3 ini kita cuba lakukan banyak perkara yang penting yang mustahak pada waktu pagi. Kerana pada waktu pagi itu kita rasakan bahawa time itulah kita tengah fresh, tengah bersemangat. Aura kita waktu tu ialah Tenaga banyak. bila dah rehat pada waktu malam, pagi itu kita akan rasa sangat fresh. Cuba kita peruntukkan waktu itu untuk perkara-perkara yang penting, ya. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh cubalah, kan, bangkit seawal pagi. Pukul 5 ataupun 5.30 kita dah bangun dah tidur. Ya. Bila bangun tidur buat apa? Kita boleh solat sunat hajat, solat taubat dan sebagainya. Baca Al-Quran, sampailah subuh, bila kita subuh, habis dah subuh tu, sebentar kita nak office, banyak benda-benda yang boleh kita buat. Para ibu, sebelum nak ke office, kalau kita bangkit awal, boleh kemas rumah dulu siap, boleh masak-masak, boleh basuh baju. Seawal pagi mungkin. Maksudnya kita dah cuba jimatkan masa tersebut, ya. Jadi itu saya katakan tadi, bila kalau kita bangun awal pagi, kita akan ada banyak masa lapang. Ya, betul. Jadi ceritanya adakah kita boleh buat macam tu? Jadi cuba kita buat. Sebenarnya awal pagi ni macam-macam boleh kita buat, ya, sebelum kita nak pergi ke office. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, delegasi. Tak semua benda kita boleh buat. Kita jangan tamak nak buat semua benda. Sekiranya benda itu kita boleh delegatekan kepada ahli keluarga kita ataupun di office, kita boleh delegatekan kepada staff-staff kita, maka delegatekan. Sebarkan, bahagikan tugas yang kita rasakan kita boleh bagi kat orang, kan? Dalam erti kata lain, kita juga dah bagi satu test, satu ujian, satu cabaran untuk staff kita. Tak perlu kita buat semua. Kita tak perlu tamak untuk buat semua benda. Delegatekan benda itu. Jadi benda yang kata delegation ni pun memerlukan kemahiran, ya? Itu yang keempat. Yang kelima, jangan kita buat kerja separuh jalan. Sekiranya kita buat separuh jalan, nak start balik, nak settlekan balik tu, dia akan ambil masa balik. Betul. Jadi satu benda, satu tugas tu kalau boleh selesaikan sehingga habis, kan. Jadi yang menjadi masalah ni, Encik Lan, kadang-kadang kita buat tugas tu, tapi itulah tiba-tiba tengah buat kerja bunyi WhatsApp. Baca WhatsApp. Bila baca WhatsApp tu, bila kita baca WhatsApp tu, kita akan lihat WhatsApp yang lain. Jadi itu sebenarnya yang mengganggu kita. Kadang-kadang tugasan kita tu tak lama, tapi waktu kita tengok social media tu lebih lama. Padahal 5 minit je, 10 minit je, lalas sekali 1 jam kita tengok. Kita tak perasan. Itu sebab saya katakan, itu yang mengganggu kita tu banyak, ya. Yang keenam, macam saya cakap tadi tu, kita kawal penggunaan social media lah, ya. Cubalah kawal, elakkan semasa bekerja, kan. Bukan kita tak boleh guna, ya. Cari masa yang sesuai dan jangan lama-lama, ya. Contohnya macam grup-grup kita yang banyak-banyak tu, kan. Kalau rasa grup tak penting, letakkan silent ataupun notification. Hanya grup yang keluarga saja kita boleh bagi notification. Yang inilah yang akan kita dengar bunyi dia, Yang tak penting tu silentkan dia. Okey? Itu yang keenam, Yang ketujuh, kita perlu ada juga masa eksklusif. Masa eksklusif ni untuk masa kita berehat. Masa kita merehatkan minda kita. Mengikut kajian, setiap perkara yang kita lakukan tu selepas 60 ke 90 minit tu kita akan lemah. No problem. Recharge balik. Kita boleh recharge, Maksudnya, gunalah masa-masa tu untuk buat apa pun, contohnya, kita boleh amalkan
sunnah Nabi ya. Apa nama tu yang tidur sebentar je Power nap. power nap ataupun kailullah tak silap saya. 10 minit hingga ke 20 minit sebelum zuhur. Tapi jangan sampai sejam. Jadi amalkan benda-benda tersebut. Kemudian yang ke-8, macam yang saya cakap tadi itu, kita buat multitasking. Cuba kita buat multitasking, cuba kita rancang untuk satu benda itu dibuat dalam satu masa. Tetapi jangan buat waktu memandu kita check email, bahaya pula. Maksudnya benda-benda yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Ya. Cuba kita buat multitasking. Yang ke-9, belajar berkata tidak. Tidak itu pada rakan-rakan kita lah. Bila bisa lah. Macam saya, contohnya kan, kadang-kadang kawan-kawan ajak nak keluar minum kan. Saya kata tak apa. Aku pergi nak kereta sendiri. Sebab apa? Takut nanti saya boleh balik awal. Kan? Kalau kita tumpang kawan kita, kalau kawan kita tu nak lepak lama, jadi dia akan drag masa kita. Kan? Ataupun kalau perkara itu kita rasa tak penting, tolak baik-baik. Sebut. Maksudnya kita kena berani berkata tidaklah kepada rakan kita. Tapi dengan keadaan berhemah lah kan. Tak pergi putih kawan pula kan. Cuba. Rasa tak sesuai, bagi tahu siap-siap. Kan? Ini satu lagi ni yang seterusnya ni berkaitan dengan mesyuarat. Mesyuarat ni kalau pejabat awam ni selalu bermesyuarat kan. Kadang-kadang mesyuarat tu sampai 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, yang bos-bos dan pegawai ni, kalau kita nak jemput mesyuarat ni, yang pertama sekali bagi notis siap-siap. Bagi notis, bagi agenda siap-siap. Supaya staf kita ni dah bersedia untuk hadir mesyuarat. Bagi masa. Ya? Jadi bila kita buat macam tu, staf kita ni dah bersedia untuk mesyuarat tersebut. Okay? Dan ketika mesyuarat, ahli mesyuarat ni janganlah duk sembang benda-benda yang lama-lama. Maksudnya mesyuarat itu bukan nak bagi pendapat, tapi terus kepada point. Okay? So elakkan benda-benda yang tak ada kena mengenal dengan isu, hanya bincangkan isu. Kadang-kadang isunya ada 4, tapi bila dah masuk tu, dah jadi macam brainstorming, dah menjadi 10 agenda. Itu masalah kita. Pengawalan mesyuarat yang tak berkesan. Itu pun menjadikan masa kita banyak dibuang. Kemudian satu lagi letakkan masa yang jangan digunakan dalam dari kita. Contohnya 10.58. Pukul 11, 10 minit. Seorang orang tak pukul 11. Betul Kenapa kena ada angka minit kat belakang tu? Pelik-pelik sikit. Sebab itu sebenarnya nak bagi kita alert. Nak bagi kita alert. Nak jumpa 10.23. Adalah orang tak boleh letak kan? 10.30 sebenarnya. Satunya pukul 10, 10.30, pukul 11. Cuba kita kreatifkan penggunaan minit tu. Kerana kadang-kadang dia bagi kita fokus. Cuba. Ataupun ada juga yang gunakan, maksudnya dia awalkan waktu. Maksudnya kalau jamnya tu, kalau pukul 11 tu dia letak dilambatkan sebanyak 15 minit ataupun 10 minit. Sebab apa? Mungkin itulah masa untuk dia tak lambat. Jadi dia mengawal masa di segi dia menarikkan masa itu ke belakang sikit. Jadi sebenarnya pelbagai teknik lah yang boleh kita amalkan. Okey. Berbalik kepada pengurusan masa penyewa awam tadi ni, yang berkaitan dengan mencuri masa ni, Encik Lan ya. Saya nak bagi contoh ni, banyak sangat di antara benda-benda yang orang kata apa nama ni, mencuri masa ni. Okey, saya nak petik satu hadis daripada Anas radhiyallahu, sabda Nabi yang bermaksud, sesiapa yang bermalam dalam keadaan penat kerana mencari rezeki yang halal, maka dia bermalam dalam keampunan Allah. Itu maksud daripada hadis Nabi ni. Okey, contoh pencuri masa. Ni contoh ya. Tidur waktu bekerja. Sebab apa? Semalam tengok bola. Okey. Membuang masa keluar minum sesuka hati waktu bekerja. Seterusnya meninggalkan office. Buat apa? Pergi bayar bil. Kereta rosak dan sebagainya. Itu di antara benda-benda apa nama ni yang tak sepatutnya. Bayar bil sekarang ni Cik Lan dah boleh buat internet lah. Dah boleh buat online, tak perlu kita nak pergi ke sendiri ke bank dan sebagainya. Cuba. Kadang-kadang ada di kalangan staf kita ni, dia tak berani nak cuba benda-benda ni. Dia macam ada anxiety nak gunakan alat-alat, gadget-gadget ni. Dalam keadaan sekarang dah kena belajar lah. Tak kisahlah umur nak pencen dan bagaimanapun, cuba kita belajar IT tengok. Boleh pembayaran online ni. Tak perlu langsung kita keluar. Sebab apa? Yang pertama mungkin buang masa. Yang keduanya risiko kita di luar tu nanti. Risiko aksiden, risiko dan sebagainya, minyak dan sebagainya tu, macam-macam risiko lagi. Jadi apalah salahnya untuk kita cuba
terapkan dari kita ni untuk dalam menggunakan gadget atau menggunakan ICT ni. Satu lagi pencuri masa ni, Cik Lan, dia buat kerja tapi dia tak bersangkutan. Buat benda lain. Sembang banyak. Daripada mula 2 orang. Seorang nak sembang. Tiba-tiba main yang ketiga. Cerita sedap ni. Main yang keempat pula. So cerita tu dah bercambah sedap kan. Jadi berlaku pencambahan idea. Bergosip dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menjadi banyak masa yang digunakan. 2-3 jam. Kan? Itu di antara benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Kenapa? Kerana dia telah mencuri masa. Okey. Seterusnya menggunakan kemudahan di office. Ada saya tengok dulu ada staff yang menggunakan kemudahan download internet ni untuk download cerita Korea. Saya ingat student saya, rupanya staff pun sama juga. Gunakan kemudahan office untuk buat benda-benda yang tak berkaitan. Termasuklah tengok social media, tengok Facebook, Instagram dan sebagainya. Kan? Rasa tak ada apa pun, tapi nanti saya akan ceritakan dari segi keberkatan tu. Kan? Itu di antaranya. Kemudian apa lagi ya? Tipu overtime, tipu claim dan sebagainya. Kemudian ambil cuti sakit, walhal tak sakit, kan? Jadi yang kata yang paling hyper ni menangguh kerja, menunda kerja. Tak apa, esok boleh buat, lusa boleh buat. Itu yang menyebabkan ramailah stigma yang mengatakan penjawat awam ni tak produktif, tak efisien. Saya tak berniatlah nak menghuraikan secara spesifik ya. Dan saya rasa dekat sektor swasta pun berlaku juga. Tapi ini stigmanya kan. Mungkin 1-2 kes tapi menggambarkan ke semua penjawat awam. Saya rasa tak semua penjawat awam macam tu kan. Tapi itu saya katakan stigma tu. Jadi sebenarnya swasta pun sama, sektor awam pun sama. Yang bezanya kepada diri kita sendiri macam mana kan. Satu lagi terlupa nak masukkan, berniaga. Berniaga di waktu office. Maksudnya saya percaya dalam mana-mana organisasi pun kalau kita nak berniaga tak ada masalah. Kena buat surat dulu kepada pihak pengurusan. Janjinya proses perniagaan itu tidak berlaku di waktu bekerja. Kalau nak buat pun gunalah waktu rehat ataupun waktu selepas balik bekerja. Tetapi waktu bekerja ni lah dia hantar barang, dia ialah urusan marketingnya pada waktu tu dan sebagainya. Tapi itu kita tak termasuk dalam multitasking. Nanti saya kata tadi multitasking. Itu tak multitasking. Okey, itu hakiki kita, kena fokus kepada hakiki kita. Okey, kita stop saja. Ya, itu kaitan dia dengan benda utama yang perbincangan kita ini, iaitu rasmi versus peribadi. Dr. Asmadi tadi ada touch berkaitan dengan berniaga ketika bertugas dan perihal nak keluar selesaikan urusan peribadi, bayar bil, ambil anak balik sekolah, hantar anak ke sekolah. Memang itu adalah sebahagian daripada tugas ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang ahli dalam keluarga. Tetapi tanggungjawab kepada tugasan, kepada tanggungjawab kepada organisasi kita bekerja juga harus dititik beratkan sebagai satu elemen utama dari segi untuk pengurusan masa. Okey, doktor. Suka untuk kita touch masa pun keadaan tak berapa mengisingkan kita, doktor, untuk kita lebih lanjut berbicara berkaitan dengan isu-isu penjawat awam ni. Okay, so kita lebih elok untuk kita kemukakan ataupun lebih elok untuk kita ketengahkan possible solution to the problem instead of kita cerita tentang problem tersebut. Okay, doktor, berkaitan dengan saya suka untuk kita jump terus berkaitan dengan keberkatan rezeki. Macam doktor ada touch tadi sedikit berkaitan dengan keberkatan rezeki kalau kita menjaga masa. Bukan hanya di tempat kerja, mungkin juga kalau kita menjaga masa kita dengan keluarga. Menjaga masa kita dengan keluarga pastinya akan ada keberkatan, dan dengan pekerjaan sudah pasti ada keberkatannya di situ. Bagaimana doktor melihat tugas kita, tanggungjawab kita di tempat kerja dengan penelitian masa yang terbaik yang kita berikan dapat dijadikan sebagai satu nilai untuk kita bersihkan rezeki kita ataupun kita mendapat keberkatan dalam berrezeki ini, doktor. Silakan. Sebenarnya kalau kita nak lihat dari konsep keberkatan ataupun keberkahan, keberkatan ni samalah konsepnya. Jadi ia sesuatu yang subjektif, kan?
Sebagai contohlah, kita akan sering dirudung pelbagai masalah, pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, pelbagai musibah. Kadang-kadang kita tak cek balik. Sebab apa jadi sebegitu? Pastinya ada satu benda atau 2-3 benda yang kita buat ni tak mengikut spesifikasi yang telah Allah nyatakan. Di antaranya, kita tak memanfaatkan masa dan kita mencuri masa tadi itu. Ya. Okey. Sebabnya dalam satu firman satu firman Allah Subhanahu Taala tadi itu ada perkataan berjanji. Bila kita berjanji, kita akan beramanah. Bila masa kita berjanji? Sewaktu kita melafazkan ikrar integriti dan juga ketika kita lakukan aku janji. Surat tu janji tu. Yes, Jadi kadang-kadang dah terlupa benda tu benda yang di awal profesi kita, tapi sebenarnya telah meletakkan janji kita. Walaupun dalam bentuk dokumen kita berikrar, kita buat aku janji, sebenarnya kita dah berjanji dengan Allah. Sebab apa? Sebab pekerjaan kita ini adalah fardu ain. Bila pekerjaan kita ni fardu ain, maka apa yang kita lafazkan itu merupakan amanah kepada kita. Okey? Banyak orang lupa aku janji ya. Sebenarnya bila kita dapat aku janji, kita dah memegang amanah. Jadi disebabkan kita mencuri amanah tersebut, kita gagal menjalankan tugas, maka kita telah melanggar satu keadaan yang tak sepatutnya dalam fardu ain kita. Kan? Kadang-kadang orang fikirlah kita pergi kerja pun biasalah nak curi masa dan sebagainya, tapi tidak. Sebab perjanjian kita dengan Allah tadi itu. Waktu aku janji dan ikrar integriti. Okey. Jadi sebenarnya kita akan cek balik. Apa masalah dalam diri kita ni, kan? Sebenarnya mungkin disebabkan oleh penggunaan masa kita yang kita curangkan. Kecurangan masa. Itu ayat. Kita bercurang dengan masa, kecurangan masa. Jadi sebab itulah kena cek balik sekiranya kita melakukan kerja kita dengan penuh manfaat, dengan penuh niat dengan Allah, kita rasa nak mencari rezeki untuk yang baik kepada anak dan isteri kita, kita akan rasakan. Kadang-kadang kita akan rasakan dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Yang pertama, sekiranya tuan-tuan perempuan merasakan walaupun rezeki kita ni kecil, gaji kita tak cukup, tapi sentiasa cukup. Betul. Bila nak beli apa pun, boleh, ada duit. Sampai kita boleh simpan lagi duit tu. Sampai kita boleh dermakan ataupun sedekahkan lagi. Padahal rasa macam tak cukup gaji kita ni. Tapi kita rasakan semuanya cukup. Nampak macam satu miracle kan? Itu di antara contoh rezeki yang ada keberkatan. Yang kedua, kita dikurniakan oleh, ialah kadang rezeki tak banyak. Tapi seperti yang kita tahu, rezeki kita ni bukan di sudut material ataupun di sudut tangible. Betul. Tapi Allah boleh hadirkan kita dengan keluarga kita yang bahagia, sakinah, mawadah dan sebagainya. Kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik, kita diri oleh orang sekeliling kita yang seronok, yang menyeronokkan kita, keluarga kita aman, stabil, anak-anak tak sakit, semua sihat, kan? Itu pun merupakan rezeki yang barakahnya. Okey. Apa lagi Cik Lan? Kita rasa mudah nak beribadah, mudah rasa solat. Ada je waktu, seronok, Ada masa nak dengar ceramah, ada masa nak buat yang sunat, Maksudnya masa kita nak beribadah tu Allah lapangkan kepada kita. Okay. Seterusnya, satu lagi rezeki yang barakah ini, kehadiran kita itu disukai orang ramai. Kita rasa, maksudnya bila kita pergi tempat orang suka kehadiran kita. Contoh Cik Lan, staff paling popular, orang suka dengan Cik Lan. Itu maksudnya rezeki yang barakah tu diamalkan dengan baik dan sebagainya. Contohnya Cik Lan, Kemudian kita dihadirkan dengan anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang berjaya dalam pelajaran dan juga dalam kehidupan mereka, baik hati dan sebagainya. Kalau pandai pun tapi tak tak ada nilai yang murni, tak boleh juga. Maksud anak-anak kita yang cemerlang daripada semua segi, hormat kita, hormat dengan semua orang dan sebagainya. Itu pun daripada punca barakahnya. Dan seterusnya Cik Lan, yang terakhir sekali yang katakan barakah ini ialah doa senang termakbul. Doa yang terakhir ni maksudnya, sebab saya petik satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa doa yang tak dimakbulkan antara sebabnya adalah kerana makan dari rezeki yang tiada keberkatan. Jadi maksudnya untuk mendapatkan doa yang termakbul ni, maksudnya kena cek baliklah kan masa kita tu macam mana. Itu contoh
rezeki yang barakah daripada segi penggunaan masa yang bermanfaat. Itu je, Cik. Okay. Doktor, kita ada satu soalan di Facebook PSB Library berkaitan dengan apa yang doktor suggest tadi, apa yang doktor sarankan berkaitan dengan pengurusan masa, berkaitan dengan pengurusan kendiri, boleh buat, tetapi dia berbentuk hangat-hangat tai ayam. Seminggu awal boleh. Lepas tu kita dah tak terfollow, kita dah tak terikut. Macam mana doktor boleh suggest ataupun doktor boleh cadangkan untuk kita konsisten ada pengurusan kendiri yang baik ini? Okey. Yang pertama sekali memang susah ya. Saya bercakap dengan diri saya memang susah. Memang nak istiqomah tu sangat susah ya. Sebenarnya itulah cabaran yang Allah nak bagi kat kita. Kan? Jadi bagaimana ya? Bagaimana? Yang pertama sekali kita kena declare. Bagi tahu kat suami ataupun isteri kita. Kena ada sokongan doktor. Sokongan. Bagi tahu hari ni abang dah buat satu perancangan ni. Nak share. Ini benda yang kita kena buat. Jadi bila kita dah declare benda tu, kalau kita tak laksanakan, kita malu tak? Betul. Malu kan? Itu yang pertama. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kan? Yang pertamanya apa? Apa jua perkara yang kita lakukan, saya juga menasihatkan daripada kita dan diri saya sendiri, berdoa kepada Allah. Macam cakap tadi, ya Allah ya Tuhanku, kau pemudahkan urusan penggunaan masa aku. Jadikan masa-masa aku yang aku lakukan di dunia ini semuanya masa-masa yang bermanfaat. Sebab kita tak berdoa. Betul. InsyaAllah kuasa Allah tu, izinnya tu, dia lemparkan satu semangat kat kita. Kan? InsyaAllah istiqomah. Jadi sebenarnya berdoa lah ya. Yang kedua ni declare. Dan ada perancangan yang yang baik. Okay. Dan saya rasa selalunya kita ni sebagai seorang ni, kita selalu ada, setiap tahun baru kita ada resolusi kita. Kita ada azam kita. Dan mungkin dalam berbaki 5-6 hari sebelum tahun akhir 2021 ni berakhir, kita boleh tanam. Salah satu impian kita untuk tahun 2022 adalah pengurusan masa yang lebih baik. Saya pasti daripada apa yang doktor kupaskan tadi, kalau kita ada pengurusan kendiri yang baik, insya-Allah masa kita di tempat kerja pun akan baik. Kalau kita dah makan, kita bangun awal, kita dah masak di rumah, kita dah makan di rumah, kita tak akan keluar dah pukul 10 untuk keluar dengan makan di luar. Ataupun kita tak akan lengah-lengahkan waktu kita bekerja di tempat kerja. Dan kita faham juga dapatan ataupun kupasan daripada panel kita tadi, iaitu tentang keberkatan. Kalau kita tahu keberkatan bekerja itu, keberkatan dalam hidup datang daripada rezeki yang berkat, pastinya kita tidak akan tipu-tipu berkaitan dengan cuti, berkaitan dengan MC dan sebagainya. Dan satu poin yang saya rasa sangat saya dapat hari ini, iaitu masa ini adalah satu modal dan juga bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kalau kita tak guna, kita yang rugi. Masa tu tak merugikan apa-apa, tapi kita yang rugi kalau kita tak dapat manfaatkan bonus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu adalah penutup untuk perbincangan kita. Saya rasa sejam memang tak cukup, doktor. Ada banyak lagi poin-poin yang perlu dibicarakan, dan mungkin pihak penganjur untuk siri yang depan, tahun depan 2022, kita ada sambungan berkaitan dengan pengurusan masa ni. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita belum touch to the specific problems. Okay, kita tak nak benda tu dibicarakan secara keras, tapi kita lebih kepada mengetengahkan solusi kepada problem-problem ataupun kepada masalah yang berlaku di sekitar kita. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan sendiri maklum berkaitan dengan masalah yang ada di sekitar kita. Dan sebelum kita berakhir, mewakili pihak penganjur, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Asmadi Muhammad Ghazali, Pensyarakan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Shahang Kedah, atas kesudian hadir dan berkongsi informasi dengan semua khalayak penonton. Dan juga terima kasih kepada pihak Perpustakaan Sultan Badli Shah UiTM Shahang Kedah atas inisiatif penganjuran live at Pitar ini, dan semoga program sebegini memberi manfaat kepada seluruh khalayak penonton. Dan untuk semua saya ucapkan selamat tahun baru yang akan menjengah tiba dalam masa 5-6 hari ini. Dan stay safe, sentiasa menjaga keselamatan. Kita masih belum menang dan kita masih lagi sama-sama melawan dengan COVID-19 ni. Dan juga kepada rakan-rakan keluarga kita yang terjejas dengan bencana banjir di beberapa negeri, mewakili pihak penganjur kami mengucapkan
merakamkan penghargaan dan juga merakamkan rasa simpati, dan semoga bencana ini dapat memberikan kita kesedaran dan kita sama-sama dapat mengatasinya, insya-Allah. Dan sebelum kita berakhir, mutiara kata sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, setiap detik pada hari ini, setiap masa pada hari ini, ketika ini dan saat ini, kita kena nikmatinya, kerana esok ianya akan menjadi sejarah dan juga menjadi kenangan. Terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.